Disebabkan Perintah Kawalan Pergerakan, Mega Holding telah memecat beberapa orang pekerja termasuklah Encik Ahmad. Setelah menerima notis pemberhentian kerja, Encik Ahmad berasa amat tertekan kerana beliau mempunyai masalah kewangan. Beliau akhirnya membawa diri ke sebuah taman lalu terserempak dengan seekor kucing yang sedang kelaparan. Encik Ahmad yang sedang tertekan bertindak di luar kawalan dengan menendang kucing tersebut. Tindakan keji itu telah dilihat oleh orang awam dan mereka bertindak untuk merakam kejadian tersebut. Mereka segera melaporkan kejadian itu kepada pihak polis. Encik Ahmad akhirnya ditahan dan telah dijatuhkan hukuman penjara selama 5 tahun. Berbumbungkan angkasa kelabu, lantainya bumi retak seribu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Aina Khairina bersama dengan Siti Masita, Ros Aida Batrisha, Harchana, Greg Wong dan Farah Wahida akan membentangkan tajuk tugasan kami iaitu Isu Pendaraan Haiwan di Malaysia. Setiap isu yang berlaku di negara Malaysia pasti mempunyai punca-punca yang menyebabkan terjadinya kejadian tersebut. Saya, Nur Aina Karina bersama dengan Ros Aida Batrisha akan menerangkan tentang punca-punca yang menyebabkan berlakunya kejadian pendaraan haiwan di negara Malaysia. Mengikut Presiden Kelab Kucing Malaysia KKM Khalid Rashid, pihaknya telah menyelamatkan kira-kira 5,000 kucing jalanan bagi tempoh beberapa tahun lalu dengan lebih 2,000 daripadanya berjaya diserahkan kepada penjaga baru menerusi program yang dilaksanakan iaitu program kucing angkat. Beliau berkata, jika dibandingkan dengan tahun sebelum PKP, jumlah kes kucing yang diselamatkan adalah sangat tinggi berbanding dengan kucing-kucing yang diselamatkan pada musim pandemik. Malah, ada di antara kucing yang diselamatkan turut didera, termasuk kejadian kucing yang ditemui dalam keadaan melecur akibat disimbah dengan air panas hanya kerana mencuri makanan. Berdasarkan kes tersebut, kita dapat kenal pasti salah satu punca yang menyebabkan terjadinya isu pendaraan haiwan di Malaysia adalah disebabkan oleh tekanan emosi pelaku yang melampau. Hal ini dapat dilihat dengan lebih jelas pada musim pandemik di mana kerajaan telah mengisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan yang sekaligus telah menyekat aktiviti harian masyarakat membawa kepada tekanan emosi dalam sesetengah individu. Individu ini tidak lagi mampu menahan tekanan emosi yang dipendam sejak PKP, lebih-lebih lagi apabila mereka mengalami masalah kewangan ataupun mereka sudah lama tidak berjumpa dengan keluarga semenjak PKP dilaksanakan. Hal ini telah membawa kepada pelaku tersebut bertindak agresif terhadap haiwan untuk melepaskan emosi mereka. Selain itu, salah satu punca berlakunya kes penderaan haiwan adalah disebabkan tiada kesedaran, keprihatinan dan rasa kasih terhadap haiwan dalam diri seseorang. Kebanyakan kes penderaan yang berlaku adalah dilakukan oleh golongan dewasa yang mana mereka mampu untuk berfikir secara waras menggunakan akal fikiran mereka. Hal ini menunjukkan bahawa sebahagian golongan dewasa tidak mempedulikan keperluan mereka untuk menjaga dan melindungi kebajikan haiwan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kita tidak menyedari kenyataan yang mana kita mempunyai tanggungjawab terhadap haiwan, sama ada haiwan liar, haiwan ternak, haiwan peliharaan maupun haiwan ziran kita. Negara Malaysia mempunyai undang-undang untuk melindungi haiwan iaitu bahagian 5 Akta Binatang 1993 Semakan 2006, Akta 647 yang mana perbuatan menzalimi haiwan yang disabitkan oleh mahkamah akan dikenakan denda sebanyak RM50,000 atau penjara dalam tempoh setahun atau kedua-duanya sekali. Meskipun begitu, pelaku yang masih melakukan jenayah ini tidak insaf terhadap perbuatannya dan tetap melakukan kesalahan mereka ini. Sekian, terima kasih.
Terdapat banyak isu semasa penderaan haiwan di negara kita. Salah satu isu ialah isu yang berlaku pada 28 Jun 2021. Pada tarikh tersebut, seekor anjing telah didera kerana tidak mematuhi arahan. Isu ini berlaku di Kota Tinggi, Johor. Anjing yang diberi nama Max itu didenda berdiri di atas motosikal dalam tempoh 1 hingga 2 jam kerana kegagalan mematuhi arahan. Dalam suatu rakaman asing, kedengaran jeritan anjing dipercaya akibat dipukul pemeliharanya. Max didenda berdiri di atas motosikal. Jika terjatuh, ia dipukul sekuatnya dengan alat seperti besi, palang ataupun tangan. Menurut pengadu, Max sudah didera berulang kali oleh majikannya, tetapi tiada kaki tangan yang berani menyuarakan kejariannya kerana takut dipecat. Isu yang seterusnya ialah isu yang berlaku pada 12 Julai 2020. Dalam isu ini, 3 kucing dibunuh dengan dimasukkan ke dalam mesin basuh di sebuah kedai Dobi di Kepong. Kejadian ini berlaku kira-kira pada jam 1:30 hari. Lelaki itu didakwa dengan kejamnya atau secara tidak munasabah membuat atau meninggalkannya untuk melakukan apa-apa perbuatan menyebabkan kesakitan atau penderitaan yang tidak sepatutnya terhadap 3 ekor kucing di premis Dobi tersebut. Isu semasa yang berikutnya mengenai penderaan haiwan ini telah terjadi di Shah Alam, Selangor. Pada tarikh 27 Ogos, Dato' Yeni Arifalagan telah memuat naik satu kisah yang menyayat hati di laman Facebooknya, dan kisah ini telah menarik perhatian orang ramai. Menurut beliau, seekor kucing telah dijumpai dalam keadaan yang sangat mengerikan. Kucing yang diberi nama Puteri itu dijumpai dalam keadaan bukan satu, malah keempat-empat kakinya telah dipotong sehingga menampakkan isi dan tulangnya. Puteri yang berumur 5 bulan itu telah dijumpai oleh seorang lelaki di dalam satu longkang di Shah Alam. Isu penderaan haiwan yang seterusnya telah berlaku di kawasan perumahan Flat Section 2. Seekor anak kucing telah dijumpai mati dalam keadaan lehernya dijerut di pemegang motosikal. Menurut Ari Dwi Andika, selaku Presiden Persatuan Haiwan Malaysia, bangkai anak kucing tersebut dijumpai oleh pemilik motosikal itu sewaktu beliau ingin memanaskan enjin kenderaannya. Kejadian yang tidak bermoral ini mungkin berlaku di atas pelbagai faktor, dan kita sebagai rakyat Malaysia harus berusaha untuk mencari penyelesaian bagi mengurangkan kes-kes seperti ini. Setiap tindakan yang kita lakukan di dunia ini akan memberi kesan sama ada buruk atau baik terhadap diri sendiri, masyarakat atau negara. Begitu juga dengan isu penderaan haiwan ini. Antara kesan penderaan haiwan adalah berlaku kecederaan fizikal terhadap haiwan yang didera. Hal ini dikatakan begitu kerana perlakuan seperti memukul, menyepak dan memijak haiwan yang tidak berdosa ini boleh menyebabkan peninggalan parut pada tubuh mereka, dan malah ianya juga boleh menyebabkan kecederaan seperti buta, cacat, dan lebih malang lagi boleh mendatangkan maut kepada haiwan yang didera. Bukan itu sahaja, penderaan yang dilakukan ini juga memberi impak kepada kesihatan mental mereka. Mereka akan mudah berasa takut dan sering bersikap agresif kepada manusia lain demi menyelamatkan nyawa mereka. Selain itu, kesan lain akibat daripada isu penderaan haiwan ini adalah terhadap pelaku itu sendiri. Kebiasaannya, mereka akan merasa tidak tenang dan sering resah. Hal ini dikatakan begitu kerana setiap perlakuan yang tidak baik atau buruk akan menyebabkan seseorang itu sering berfikiran negatif. Dan bukan itu sahaja, mereka juga akan dihina dan dicemuh oleh masyarakat kerana melakukan perbuatan yang tidak bermoral. Dan lebih malang lagi, mereka akan dikenakan tindakan yang tegas atau didenda akibat daripada mendera haiwan jika mereka disabitkan kesalahan. Akhir sekali, apabila isu penderaan haiwan ini berlaku, ia juga akan menjejaskan nama dan imej negara Malaysia. Hal ini dikatakan begitu kerana pada zaman teknologi ini, semua maklumat boleh diperoleh di hujung jari sahaja. Hal ini demikian kerana video rakaman si pelaku mendera haiwan akan mula tular di media sosial.
dan rakaman yang tular itu akan mula tersebar luas di negara-negara lain. Kerana melalui internet sahaja kita boleh mengakses apa sahaja, sama ada dari luar negara atau dalam negara. Impaknya, ia akan menjejaskan imej dan nama negara kerana orang di luar negara akan mula memperkatakan tentang sikap dan perangai rakyat Malaysia. Oleh itu, jelaslah di sini bahawa penderaan haiwan bukan sahaja memberi kesan kepada haiwan yang didera itu, namun kepada si pelaku serta boleh menjejaskan nama dan imej negara. Untuk mengatasi isu penderaan haiwan, terdapat 3 cara yang akan dibincangkan. Pertama sekali adalah melalui pendidikan, kedua adalah melalui pegangan agama yang kukuh, dan ketiga adalah melalui peranan pihak masyarakat yang prihatin. Pertama sekali, melalui pendidikan. Terdapat 2 jenis pendidikan, iaitu pendidikan tidak formal dan juga pendidikan formal. Pendidikan tidak formal bermula dari rumah. Dan dalam konteks ini, ibu bapa harus menjadi contoh yang baik supaya kadang-kadang boleh mengikutkan. Sebagai contoh, ibu bapa boleh memberi makanan kepada kucing liar. Kanak-kanak yang menyaksikan perbuatan ibu bapa akan mencontohi dan mengamalkan nilai menyayangi haiwan. Dalam pendidikan formal pula, pihak sekolah memainkan peranan penting. Pendidikan formal pula terbahagi kepada aktiviti kurikulum dan juga aktiviti co-kurikulum. Dalam kurikulum, pihak sekolah boleh menekankan nilai menyayangi haiwan melalui subjek silibus. Sebagai contoh, dalam pendidikan moral dan juga pendidikan Islam, guru boleh menekankan nilai menyayangi haiwan. Dari segi aktiviti co-kurikulum pula, pihak sekolah boleh menganjurkan Minggu Sayangi Haiwan sebagai contoh. Dan dalam Minggu Sayangi Haiwan, pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti praktikal seperti lawatan ke zoo ataupun pertandingan pidato mengenai cara-cara menyayangi haiwan. Maka melalui pendidikan, nilai menyayangi haiwan akan disemai. Seterusnya, untuk menangani isu penderaan haiwan ini adalah melalui pegangan agama yang kukuh. Setiap agama mestilah menyeru supaya penganutnya berbaik-baik dan menjaga haiwan kerana haiwan juga merupakan ciptaan Tuhan. Maka seseorang yang berpegangan agama yang kukuh akan menyayangi haiwan dan tidak membuat perbuatan keji terhadap haiwan-haiwan. Langkah yang terakhir adalah melalui peranan pihak masyarakat yang prihatin. Pihak masyarakat sepatutnya mengambil cakna dan melaporkan kes penderaan haiwan jika mereka menyaksi kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina, Penghilitan maupun pihak berkuasa tempatan, iaitu Majlis Perbandaran. Maka melalui peranan pihak masyarakat yang prihatin, norma masyarakat bahawa penderaan haiwan adalah kesalahan akan dibina. Secara kesimpulannya, ketiga-tiga langkah yang disebutkan iaitu melalui pendidikan, pegangan agama dan juga pihak masyarakat. Jika ketiga-tiga aspek ini dapat dilaksanakan, maka isu penderaan haiwan ini akan diselesaikan.